'Cause this is my legacy. This is my legacy. Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui surat Ibrani. Ini ialah video pengenalan. Mari saya jawab soalan yang pertama. Kenapa ianya dipanggil sebagai surat kepada orang Ibrani? Nah, menurut sejarawan Eusebius, panggilan ini diberi oleh Tertullian, iaitu salah seorang daripada pemimpin gereja pertama. Sejak daripada itu sampai sekarang, ianya kekal dipanggil sebagai surat kepada orang Ibrani. Tetapi sepanjang pengajian kita, saya akan ringkaskannya hanya memanggilnya sebagai surat Ibrani. Soalan yang kedua, kepada siapa ianya ditulis? Menurut tradisi dan juga sesuai dengan nama yang diberi, ianya ditulis kepada orang Kristian Yahudi ataupun orang Kristian Ibrani, iaitu orang Yahudi ataupun orang Ibrani yang menjadi murid Yesus Kristus. Kalau kita lihat banyak rujukan-rujukan daripada perjanjian lama dan juga upacara-upacara keagamaan orang Yahudi yang digunakan oleh penulis surat Ibrani ini. Kalau kamu baca, contohnya yang pertama kamu akan mendapati bahawa banyak watak-watak perjanjian lama seperti Abraham dan juga Musa banyak ditulis oleh penulis surat Ibrani ini. Yang kedua, kamu juga akan mendapati bahawa dia juga menulis tentang sistem penyembahan di kemah Allah di Yerusalem. Dan yang ketiga, kamu akan juga perasan banyak juga menceritakan tentang sistem keimaman Harun, Lewi dan juga Melchizedek. Dan banyak lagi clue yang kita boleh perhatikan dalam surat Ibrani. Jadi sebab itu daripada dulu sampai sekarang ramai orang menyatakan bahawa surat Ibrani ini ditulis kepada orang Kristian Yahudi ataupun orang Kristian Ibrani. Sebab itu ianya dipanggil sebagai surat kepada orang Ibrani. Tetapi ada pula yang beranggap ianya ditulis kepada orang Kristian bukan Yahudi ataupun orang Kristian bukan Ibrani. Dan ini diberi clue, contohnya kalau kita lihat dalam bab yang ke-6 daripada ayat pertama hingga ayat yang kedua, kalau kamu baca, penulis ini menulis tentang asas-asas ajaran tentang Kristian. Contohnya kalau saya perhatikan dekat sini, dia menyatakan tentang pertaubatan, menceritakan tentang beriman kepada Allah, pembaptisan, tumpang tangan, kebangkitan daripada kematian dan juga hukuman yang kekal. Dan inilah ajaran-ajaran asas Kristian yang sesuai untuk pelayanan misi kepada orang bangsa asing ataupun orang bukan Yahudi. Oleh itu ada juga yang menganggap bahawa surat ini ditulis kepada orang bukan Yahudi, orang Kristian bukan Yahudi. Tetapi setelah saya membaca dan juga mengkaji surat ini dengan lebih mendalam lagi, saya lebih cenderung berpendapat bahawa ianya ditulis memang secara umum kepada orang Yahudi, orang-orang Kristian secara umumnya, tetapi lebih kepada orang Yahudi yang menjadi Kristian. Banyak clue yang saya sudah bagikan tadi, contohnya memetik banyak dalam perjanjian lama tentang Abraham dan Musa, sistem penyembahan, sistem keimaman dan sebagainya. Tapi kalau kamu hanya pergi kepada Ibrani bab yang pertama, ayat yang pertama dikatakan begini, Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita, kata penulis ini. Nah, nenek moyang ini merujuk kepada orang Israel sejak perjanjian lama. Dan dia katakan kita, jadi penulis ini juga besar kemungkinan ialah orang Yahudi sendiri. Jadi secara ringkas, saya mendapati bahawa dalam pengajian saya, dalam saya membaca surat Ibrani dan membaca komentari-komentari dan sebagainya, ianya ditulis kepada orang Kristian secara umum, tetapi khususnya kepada orang Yahudi. Dan apabila saya mengkaji dengan lebih mendalam lagi, saya mendapati kita boleh pecahkannya kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah kepada mereka yang sudah menjadi orang Kristian. Penulis ini ingin memberi semangat kepada mereka untuk terus berdiri teguh. Kedua ialah kepada mereka yang hampir-hampir menjadi orang Kristian. Kepada mereka, penulis surat Ibrani ini ingin mereka tahu bahawa Yesus lebih baik ataupun lebih besar daripada apa ataupun sesiapa saja yang mereka percaya.
Dan yang ketiga, kategorinya ialah kepada mereka yang mahu meninggalkan iman Kristian. Dan penulis surat Ibrani ini berkali-kali menyatakan kepada penerima surat ini supaya mereka jangan hanyut dan jangan berpaling daripada iman mereka kepada Yesus Kristus. Jadi ianya ditulis kepada orang percaya, kepada orang Kristian secara umumnya, tapi khususnya kepada orang Kristian Yahudi ataupun orang Yahudi yang menjadi Kristian, dan kepada tiga kategori, mereka yang sudah menjadi orang Kristian untuk mereka berdiri teguh, kepada mereka yang hampir menjadi orang Kristian, penulis ini ingin katakan Yesus lebih baik ataupun lebih besar lagi. Ketiga, kepada mereka yang mahu meninggalkan iman Kristian, penulis ini menyatakan kepada mereka jangan hanyut, jangan berpaling daripada iman kepada Yesus Kristus. Nah, menurut tradisi lagi, ianya menyatakan ianya ditulis kepada orang yang berada di Rom, orang percaya yang berada di Rom. Contohnya kalau kamu lihat clue dalam bab yang ke-13 ayat yang ke-24, dikatakan saudara-saudara dari Itali berkirim salam kepadamu. Nah, ianya lebih difahami lagi sebagai begini. Mereka yang berasal daripada Itali, yang mungkin bersama dengan penulis pada ketika ini. Mungkin penulis itu sendiri juga yang berasal daripada Itali, tapi mereka tidak berada di Itali. Mereka inilah yang berkirim salam kepada para penerima surat ini yang sekarang berada di Itali. Sebab itu dikatakan saudara-saudara dari Itali yang berasal daripada Itali berkirim salam kepadamu yang berada di Itali. Dan besar kemungkinan kalau kita lihat contohnya surat ini juga pernah disebut oleh pemimpin gereja yang pertama juga pada ketika itu, Clement of Rome, dalam penulisannya. Jadi besar kemungkinan ianya ditulis kepada orang Kristian yang berada di Rome, Itali. Nah, soalan yang ketiga, bila ianya ditulis? Ini juga tidak diberi rujukan kepada kita. Tetapi apabila saya membaca tentang surat Ibrani dan juga membaca komentari, tidak ada rujukan tentang pengepungan Yerusalem dan juga kemusnahan Bait Suci yang sangat famous yang terjadi pada tahun 70 Masihi. Tidak ada dinyatakan dalam surat Ibrani ini the fall of Jerusalem, dan juga bagaimana the temple of God itu telah dimusnahkan tidak ditulis ataupun tidak diberi hint dalam surat Ibrani ini. Jadi ianya dalam 70 Masihi bermaksud ianya tidak terjadi. Surat ini tidak ditulis selepas ataupun semasa 70 Masihi itu. Jadi ianya harus ditulis lebih awal lagi. Kalau kamu rujuk dalam bab yang ke-10 ayat ke-32 hingga ayat ke-34, dan itu mungkin merujuk kepada penganiayaan yang dilakukan oleh Raja Roma Claudius lebih kurang dalam 47 hingga ke-52 Masihi. Jadi lebih kurang dalam masa itulah mungkin surat ini ditulis. Dan ada lagi clue. Kalau kamu pergi kepada bab yang ke-12 ayat yang ke-4, ini mungkin merujuk kepada penganiayaan yang akan terjadi. Yang akan terjadi di Yerusalem yang pada tahun 70 Masihi itu di bawah pimpinan General Titus Flavius yang juga akan menjadi emperor pada ketika itu. Jadi apabila saya kumpulkan semua maklumat ini, saya mendapati ataupun saya membuat ringkasan penulisan surat Ibrani ini ditulis sekitar lebih kurang di hujung pemerintahan Raja Roma Claudius dan sebelum 70 Masihi. Jadi saya rasakan lebih kurang dalam 50 hingga ke 70 Masihi. Itu something yang interesting kan bila ianya ditulis. Dan mari kita jawab soalan yang keempat. Siapa yang menulis surat Ibrani ini? Sekali lagi, kita tidak tahu siapakah penulisnya yang sebenar. Kalau kita lihat penulisan-penulisan Rasul Paulus, Rasul Petrus, Yohanes dan juga Yakobus, mereka akan buat introduction, buat pengenalan. Mereka katakan daripada Paulus ataupun daripada Petrus. Dan tetapi apabila kita pergi kepada surat Ibrani, tidak dinyatakan siapakah penulisnya. Tetapi apabila kita membaca surat Ibrani, saya mendapati ada 5 clue utama tentang penulis Ibrani ini. Yang pertama, dia mengenali siapa Timotius dan dia memanggil Timotius sebagai saudara. Itu kamu boleh rujuk dalam bab yang ke-13 ayat ke-23. Clue yang kedua,
dia mengenal mereka yang berada di Rom, Itali pada ketika itu, dan mereka yang berada di Rom mengenali siapakah penulis ini. Clue yang ketiga, saya melihat dia sangat-sangat mahir dalam mengendalikan Alkitab Perjanjian Lama ataupun Septuagint pada ketika itu. Dipanggil sebagai Septuagint. Yang keempat, dia tahu tentang budaya, tradisi dan juga tentang agama orang Yahudi dengan lebih mendalam dan sangat mendalam. Jadi besar kemungkinan dia sendiri ialah orang Yahudi. Dan yang keempat, yang kelima, dia saya perhatikan sebagai seorang yang sangat terkenal, dikenali ramai. Dia ada authority, kemungkinan seorang rasul, kemungkinan salah seorang pemimpin yang besar dalam gereja ataupun pelayanan misi. Dia dikenali ramai, dia ada authority dan sangat-sangat dihormati oleh orang Kristian pada masa itu. Nah, itu saja maklumat yang saya dapat dalam surat Ibrani. Nah, ada yang menyangkakan bahawa ini adalah Rasul Paulus, ada yang katakan ini adalah Lukas, ini adalah Barnabas atau Apollos ataupun Priscilla ataupun Silvanus, ataupun ada yang mengatakan Clement of Rome yang menulis ini dan sebagainya. Dan ini saya huraikan dengan lebih lagi. Kalau kamu berminat, kamu boleh dengar daripada episod podcast ini. Nah, walau apapun kita tidak tahu siapakah penulis ini, tetapi sebagai seorang yang percaya, saya yakin bahawa penulis manusia ini kita tidak kenal, tapi saya yakin tentang dua hal ini. Yang pertama, penulis ini digerakkan ataupun dipimpin oleh Roh Kudus. Sama seperti prinsip yang ditulis dalam 2 Petrus bab yang pertama ayat ke-20 hingga ayat ke-21 dikatakan, tidak ada satu nubuat pun dalam kitab suci yang berasal daripada pentafsiran sendiri, kerana nubuat bukanlah lahir dengan kehendak manusia, tetapi disuarakan oleh orang ketika digerakkan ataupun dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata daripada Allah. Saya rasakan ini juga yang terjadi kepada penulis ini. Dan apabila saya perhatikan dalam Alkitab sebagai seorang yang percaya, tulisan ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Sama seperti prinsip yang dikatakan tentang kitab suci dalam 2 Timotius bab yang ketiga ayat ke-16. Seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Sebagaimana apa yang terjadi kepada kitab Perjanjian Lama, begitu juga yang terjadi kepada penulisan surat Ibrani ini, ianya diilhamkan oleh Allah sendiri. Nah, kita tidak tahu siapakah penulis yang sebenarnya, penulis manusia yang sebenarnya, tapi kita tahu dua hal ini. Penulis ini digerakkan ataupun dipimpin oleh Roh Kudus, dan juga tulisan ini ataupun surat ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Oleh itu kita boleh percaya apabila kita membaca surat Ibrani ini, ianya digerakkan oleh Roh Kudus, inspired by the Holy Spirit and inspired by God. It was moved by the Holy Spirit, inspired by God. Nah, secara kesimpulannya begitulah. Secara kesimpulannya, penulisnya kita tidak kenal siapa, tapi kita tahu penulis ini digerakkan ataupun dipimpin oleh Roh Kudus, dan tulisan ini diilhamkan oleh Allah sendiri. Penerimanya ialah kepada orang Kristian secara umumnya, tetapi secara khususnya kepada orang Kristian Yahudi ataupun orang Yahudi yang menjadi Kristian ataupun orang Ibrani, di mana ianya ditulis kepada mereka, besar kemungkinan mereka yang berada di Rom, Itali, dan bila lebih kurang dalam 50 hingga ke 70 Masihi ianya ditulis. Tapi mari saya membawa kita kepada the big picture. Kenapa ataupun apakah tujuan surat Ibrani ini ditulis? Nah, mari saya bagi kita secara ringkas 4 perkara. Dan 4 perkara ini kamu akan perhatikan lebih lagi sepanjang pengajian kita daripada surat Ibrani. Yang pertama ialah kamu akan mendapati bahawa penulis ini ingin mengingatkan mereka yang membaca surat Ibrani ini, yang pertama, supaya jangan berputus asa untuk terus teguh dalam iman mereka. Jangan berputus asa. Pada ketika ini, sebagaimana saya katakan tadi, besar kemungkinan mereka mengalami penganiayaan. Orang Kristian pada ketika itu ialah golongan yang minoriti. Mereka mengalami penganiayaan daripada orang Yahudi sendiri dan juga orang Roma. Kepada mereka yang mengalami penganiayaan, jangan berputus asa, terus teguh. Dan ini juga relevan untuk kita pada masa sekarang. Saya mendapati bahawa pada masa sekarang, orang Kristian yang benar
Kalau dia hanya Kristian sebagai nama saja, tidak ada masalah sangat. Tapi kalau dia orang Kristian yang benar, dia akan mengalami penganiayaan. Ada di tempat-tempat yang Middle East, for example, mereka banyak mengalami penganiayaan secara fizikal. Tapi kita juga mengalami penganiayaan pada ketika ini secara psikologi, emosional dan juga secara rohani. Apabila kita membaca surat Ibrani, kita juga diingatkan supaya jangan berputus asa untuk terus teguh. Mesej yang kedua ialah jangan berkompromi, terus setia. Jangan berkompromi, terus setia. Bagi mereka pada ketika ini, orang-orang Kristian yang penerima surat Ibrani ini, mereka ada temptation, mereka ada keinginan untuk kembali semula kepada agama Yahudi. Kerana kalau mereka kembali semula kepada agama Yahudi, mereka tidak akan dianiaya oleh orang Yahudi dan tidak akan dianiaya oleh orang Roma. Tapi kalau mereka berpegang kepada ajaran Kristian dan mereka menjadi sangat unik pada ketika itu, mereka akan terus dianiaya. Jadi ada temptation untuk berkompromi. Dan itu juga yang terjadi pada masa sekarang. Ramai orang Kristian yang berkompromi dalam iman mereka, dalam pekerjaan, dalam pelajaran, dalam hubungan sesama, dalam hubungan relationship, BGR dan sebagainya, berkompromi. Jadi jangan begitu. Apabila kita membaca surat Ibrani, penulis ini ingin menggalakkan kita supaya jangan berkompromi, terus setia kepada iman kita kepada Yesus Kristus. It is worth it. Nanti kita akan pelajari tentang surat Ibrani, kenapa kita harus terus setia. Mesej yang ketiga, supaya kita jangan kembali kepada kehidupan, cara hidup dan juga kepercayaan yang lama. Itu yang terjadi kepada mereka pada ketika ini dan juga terjadi kepada kita masa kini. Ramai orang, contohnya saya daripada bangsa Iban, kita ingin kembali semula kepada upacara-upacara lama, pemujaan-pemujaan yang lama, cara hidup yang lama, kepercayaan yang lama, temptation. Walaupun kita dengan nama Kristian, itu tidak boleh terjadi. Kalau kita menjadi umat Allah dan menjadi pengikut Yesus Kristus, kita terus setia mengikuti Yesus. Jangan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran Kristian. Dan yang penting lagi, kita tidak boleh menduakan Tuhan. Kita hanya memilih Yesus dan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jangan kembali kepada kehidupan, cara hidup dan kepercayaan yang lama. Dan mesej yang keempat yang kita akan pelajari dalam surat Ibrani, iaitu sentiasa berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggeris dia lebih menarik lagi, fix your eyes upon Jesus. Itu daripada Ibrani bab yang ke-12. Dan berkali-kali penulis surat Ibrani ini ingin mengajak kita untuk melihat Yesus lebih baik, Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Marilah kita terus berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, pelopor iman kita. Dan itu mesej yang sangat penting pada ketika itu dan juga pada masa sekarang. Let us fix our eyes upon Jesus. Jadi, sudahkah kamu bersedia untuk kita sama-sama mengkaji surat Ibrani? Ingat 4 mesej ini. Jangan berputus asa, terus teguh. Jangan berkompromi, terus setia. Jangan kembali kepada kehidupan lama dan cara hidup dan kepercayaan lama. Dan yang keempat, sentiasa berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu mesej yang utama dalam surat Ibrani. Kalau kamu tidak percaya, baca sendiri surat Ibrani. You will be surprised. Jadi kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Shalom.